Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu kembali kita di Alam Maya dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tingkatan 1. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan prosa tradisional. Yang mana yang terdapat di dalam antologi Ku Ingin Berterima Kasih. Prosa tradisional yang akan kita pelajari ialah asal padi. Apakah dia prosa tradisional? Kita akan belajar secara menyeluruh ke semua zona-zona tersebut. Pada hari ini, kita akan belajar berkaitan dengan prosa tradisional, iaitu asal padi. Apakah dia prosa tradisional? Prosa ialah sebarang bentuk tulisan atau karangan atau pengucapan yang tidak mempunyai corak atau irama yang tertentu. Prosa dapat dibahagikan kepada prosa tradisional dan prosa moden. Antara tulisan yang tergolong sebagai prosa tradisional termasuklah pelbagai cerita yang tergolong dalam jenis cerita rakyat, misalnya Penglipu Lara, cerita jenaka, cerita asal usul dan epik. Antara tulisan yang tergolong sebagai prosa moden pula termasuklah cerpen, drama dan novel. Prosa tradisional yang akan kita pelajari pada hari ini ialah berkaitan cerita asal usul. Cerita asal usul merupakan sejenis cerita rakyat yang tertua. Cerita asal usul lazimnya sederhana panjangnya. Temanya menerangkan asal-usul sesuatu benda, tempat, kejadian dan sebagainya yang berkait rapat dengan kehidupan manusia. Watak-wataknya pula terdiri daripada manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Sekian. Beberapa aspek penting yang perlu kamu ketahui apabila mengkaji sastra. 1. Tema. Tema ialah idea dasar atau persoalan pokok yang diungkapkan oleh pengkarya. Dalam usaha mengumpulkan, memilih dan menyusun bahan-bahan bagi sesuatu karya, temalah yang menjadi panduan kepada pengkarya. Banyak perkara yang dapat dijadikan tema bagi sesuatu karya, misalnya keadilan, perjuangan, sejarah, kemiskinan, kemanusiaan, kehijauan alam dan sebagainya. 2. Persoalan. Persoalan ialah perkara-perkara kecil dalam sesuatu karya yang ada hubungannya dengan tema. Persoalan biasanya lebih daripada satu, iaitu semakin panjang sesebuah karya, semakin banyaklah persoalannya. Wujudnya persoalan-persoalan dalam sesuatu karya bertujuan menghidupkan dan memperkukuhkan tema yang cuba diketengahkan oleh pengkarya. 3. Watak dan perwatakan. Watak ialah sesuatu objek atau pelaku, baik manusia maupun makhluk lain seperti haiwan, tumbuhan dan sebagainya. Watak inilah yang akan mengembangkan tema dan persoalan serta plot karya yang menjadi pemikiran pengkarya melalui aksinya, tindakannya, dialog dan konflik. Sifat-sifat yang digambarkan oleh pengkarya pada watak yang diwujudkan inilah yang dikatakan sebagai perwatakan. 4. Latar. Latar ialah keterangan mengenai waktu, ruang dan suasana terjadinya sesuatu peristiwa dalam karya.
Latar cukup penting dan berperanan untuk mengembangkan watak dan perwatakan di samping mengembangkan tema, persoalan dan plot. 4. Plot. Plot lazimnya didefinisikan sebagai penceritaan peristiwa dengan berdasarkan hukum sebab dan akibat. Ada juga yang mentafsirkan plot sebagai rentetan peristiwa yang bersebab, yang dijalin dengan melibatkan konflik dan diakhiri dengan peleraian. Binaan plot terdiri daripada bahagian pengenalan, pertengahan dan pengakhiran. 5. Gaya bahasa atau unsur keindahan. Gaya bahasa atau unsur keindahan merupakan cara seseorang pengkarya itu menggunakan bahasa dengan baik dan kreatif dalam usaha mengungkapkan tema dan persoalan dalam sesuatu karya yang menjadi pemikirannya. Gaya bahasa atau unsur keindahan merangkumi semua aspek bahasa seperti pemilihan kata, penggunaan kiasan, pembinaan frasa, pembinaan ayat dan sebagainya. Daripada gaya bahasa atau unsur keindahan yang digunakan oleh pengkarya akan terpancarlah keindahan pada karyanya yang dapat menarik perhatian pembaca. Antara aspek-aspek penting dalam gaya bahasa seperti diksi, simile, metafora, hyperbola, sinkop, rima, asonansi, aliterasi, perulangan, perlembangan, personifikasi. Okey, marilah kita sama-sama menonton video cerita asal-usul iaitu asal padi. Okey, jom kita sama-sama menonton video tersebut dan cuba fahami cerita yang terdapat di dalam antologi Ku Ingin Berterima Kasih ini. Pada zaman dahulu kala, terdapat sepasang suami isteri yang kaya raya. Mereka memiliki banyak harta benda. Mereka juga mempunyai 2 orang anak lelaki yang masih kecil. Setelah kematian suami isteri itu, harta benda dan ternakan mereka habis diambil oleh orang-orang jahat. Kedua orang adik-beradik yang masih kecil itu tidak pandai mencari nafkah lagi dan hidup melarat. Harta yang tinggal hanyalah sebuah kolam ikan yang digali oleh ayahnya. Oleh itu, kolam ikan tersebut mereka jaga siang dan malam. Pada suatu hari, si bongsu melihat 7 orang wanita kayangan sedang bersiap-siap untuk pulang setelah mandi di kolam ikannya. Si bongsu merapati mereka lalu bertanya, "Bolehkah hamba ikut kalian pulang?" "Boleh, apa salahnya jika itu sudah kemahuan tuan hamba?" jawab ke-7 orang wanita kayangan tersebut. Dengan itu, si bongsu pun pergi ke kayangan bersama mereka. Setelah berjalan selama 7 hari dan 7 malam, mereka pun sampailah di kayangan. Apabila kesemua wanita kayangan itu hilang, si bongsu berasa bingung. Si bongsu sedang berjalan di sebuah dusun apabila dia ternampak benda berwarna kuning keemasan sedang dijemur di bawah terik matahari. "Wah, benda yang kuning kemilau itu tentu selonggok emas," kata si bongsu di dalam hati. Si bongsu bertemu dengan seorang lelaki yang sedang menjaga benda yang disangkanya emas itu lalu bertanya, "Dari manakah tuan hamba mendapat emas yang banyak ini?" "Ini bukan emas. Ini ialah padi," jawab orang kayangan itu. Tuan punya benda itu memberitahu si bongsu bahawa
Benda yang disangkanya emas itu ialah sejenis tanaman yang boleh dimakan dan rasanya sungguh enak dan berkhasiat berbanding segala makanan yang ada di bumi. Oh, jadi benda yang saya sangka emas itu ternyata boleh dimakan, kata si bongsu kehairanan. Si bongsu meluahkan hasratnya meminta benih padi itu untuk dibawa pulang ke bumi. Tuan punya padi itu berasa marah dan melarang sama sekali benih padi itu dibawa pulang. Walau bagaimanapun, tuan padi itu membenarkan si bongsu untuk merasa makanan yang sangat disayanginya itu. Selepas itu, tuan punya padi itu mengambil nasi lalu memberikannya kepada si bongsu. Tuan punya padi mahu si bongsu merasainya supaya dia boleh mengetahui betapa nikmat dan lazatnya benda yang disangkanya emas itu tadi. Setelah makan nasi itu, si bongsu mengakui betapa lazatnya makanan yang aneh tersebut. Dia terlalu ingin membawa pulang benih padi itu untuk ditanam di bumi. Si bongsu tahu bahawa orang kayangan tersebut tidak mungkin akan membenarkannya membawa pulang. Akhirnya, dia mendapat satu akal, iaitu padi itu akan dimasukkan ke dalam mulutnya. Pada suatu hari, ketika tuan padi sedang sibuk menghalau burung-burung yang makan padinya, si bongsu mengambil segenggam padi yang sedang dijemur itu, lalu memasukkan padi itu ke dalam mulutnya. Si bongsu segera berlari menuju ke tangga pelangi. Tuan padi yang menyedari itu segera mengejar si bongsu. Malang bagi si bongsu apabila berjaya ditangkap oleh orang kayangan itu. Tuan punya padi itu berasa marah lalu memukul si bongsu hingga menyebabkan tumitnya luka kerana terhantuk pada bucu tangga yang tajam. Orang kayangan itu turut memaksa si bongsu memulangkan semua padi yang telah dicurinya tadi. Ketika tuan punya padi itu hendak pulang ke kayangan, si bongsu yang masih sakit itu menawarkan diri untuk pergi bersama-samanya. Baiklah, tetapi jangan sesekali kamu cuba untuk mencuri padiku lagi, kata tuan punya padi itu. Selepas itu, si bongsu ditugaskan untuk menjaga dan mengawasi padi-padi yang sedang dijemur. Tidak lama kemudian, luka pada tumit si bongsu pun sembuh. Bagaimanakah caranya untuk aku membawa pulang padi-padi ini ke bumi tanpa pengetahuan tuan punya padi itu? Fikir si bongsu. Akhirnya si bongsu mendapat akal, iaitu dia akan memasukkan benih-benih padi itu di dalam lubang luka tumitnya. Selepas itu, si bongsu pun pergi menemui tuan punya padi. Si bongsu memberitahu bahawa dia ingin pulang ke bumi. Tuan punya padi menyatakan bahawa dia harus memeriksa si bongsu kerana bimbang padinya akan dicuri. Si bongsu membenarkannya sambil berkata, "Periksalah dengan teliti. Saya sudah bertaubat dan tidak akan melakukannya lagi." Akhirnya, tuan punya padi membenarkan si bongsu untuk pulang ke bumi. Setelah lama berjalan, si bongsu berjaya pulang ke bumi. Tanpa membuang masa, dia segera membuka ladang dan menanam benih-benih padi yang disembunyikannya di dalam lubang luka tumitnya sebelum ini. Ketika padi si bongsu sedang membuahkan hasil yang lumayan, padi di kayangan tidak lagi menjadi. Hal ini menyebabkan tuan punya padi itu sedar bahawa si bongsu telah memperdayakannya dan berjaya mencuri padinya dari kayangan untuk ditanam di bumi. Orang kayangan itu segera memanggil si burung pipit untuk menyiasat jika ada padi ditanam di bumi. Si burung pipit itu pun turun ke bumi dan melihat padi di sana sedang masak menguning. Ia pun makan padi yang sedang berbuah lebat itu. Selepas itu, ia pun pulang ke kayangan dan memberitahu tuannya bahawa tiada padi yang ditanam di bumi, walhal tuannya nampak dengan jelas bahawa ia baru sahaja lepas makan padi kerana paruhnya nampak putih bersih bersinar-sinar. Orang kayangan kemudiannya mengarahkan si tekuri untuk turun menyiasat di bumi. Dia sama sekali tidak percaya akan laporan yang diterimanya daripada si burung pipit. Dia memberitahu si tekuri, "Pergilah kamu bersama si burung pipit.
Jika ia berbohong, kamu bunuhlah ia. Si burung pipit dan si tekuri menuruti arahan orang Gayangan. Sesampai sahaja di bumi, si tekuri melihat padi yang sedang masak menguning. Si tekuri pun berlawan dengan si burung pipit hingga menyebabkan kerongkong si burung pipit cedera. Akibat kecederaan di lehernya yang telah dikepit oleh si tekuri, tembolok si burung pipit berputar ke arah tengkuknya. Oleh sebab itulah, tembolok burung pipit berada di tengkuknya seperti yang kita lihat sekarang ini. Okey, baiklah. Cikgu harap kamu dah dapat menguasai sinopsis cerita asal padi. Dan cikgu nak kamu tulis sinopsis secara ringkas berdasarkan pemahaman daripada cerita yang kamu dengar tadi. Okey, tulis dalam buku sinopsis asal padi. Okey, tulis dengan ayat yang ringkas dan kamu boleh faham. Okey, selepas ni kita akan cuba mengkaji cerita asal padi ini dengan lebih mendalam. Okey, kita apabila selesai kamu menulis, kita akan kaji aspek keseluruhan cerita asal padi ini. Okey, jom kita kaji sama-sama. Hai, kali ini kita akan kupas prosa tradisional asal padi yang diselenggara oleh Muhammad Yusof Makno dan Inon Syahrudin Abdul Rahman. Tema cerita asal padi memaparkan kebijaksanaan seseorang dalam menyelesaikan masalah. Si bongsu bijak menyelesaikan masalah dalam usahanya mendapatkan padi yang berasal dari kayangan untuk dibawa pulang ke bumi. Mari kita lihat persoalan. Ada 4 persoalan dalam asal padi. Persoalan pertama ialah persoalan keberanian melakukan sesuatu tindakan. Contoh, si bongsu berani memasukkan padi itu ke dalam mulutnya dan melarikan diri, namun dapat ditangkap oleh empunya padi sehingga tumitnya luka. Persoalan kedua ialah persoalan kebijaksanaan mencari akal. Contoh, si bongsu mencari akal agar dia dapat menyembunyikan tanaman padi itu di dalam sebuah tempat yang tidak akan diketahui oleh empunya padi. Persoalan ketiga pula ialah persoalan mengambil kesempatan atas kesusahan orang lain. Contoh, orang jahat telah mengambil segala harta yang ditinggalkan oleh pasangan suami isteri kepada anak-anak mereka yang masih kecil. Tak patut. Persoalan keempat ialah persoalan bersungguh-sungguh menjaga hak. Contoh, empunya padi benar-benar memastikan padi yang ditanamnya tidak dicuri orang. Demikianlah persoalan dalam cerita asal padi. Untuk binaan plot, teknik plot, watak dan perwatakan serta latar akan kita kupas dalam masa yang terdekat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tajuk prosa tradisional asal padi. Tema bagi prosa ini ialah kebijaksanaan dalam penyelesaian masalah. Aspek persoalan yang pertama, kesanggupan menipu untuk mendapatkan sesuatu. Sebagai contoh, si bongsu sanggup menipu empunya padi untuk membawa benih padi ke bumi. Persoalan yang kedua, cara menguruskan harta pusaka. Contohnya, semua harta peninggalan suami isteri habis dicuri oleh orang. Persoalan yang ketiga, sikap sentiasa berwaspada terhadap seseorang. Contohnya, empunya padi sentiasa berwaspada terhadap gerak-geri si bongsu. Persoalan yang berikutnya, sikap berbudi bahasa semasa bergaul dengan orang. Contohnya, si bongsu meminta izin kepada 7 orang kayangan untuk mengikut mereka balik ke kayangan. Okey, selesai berkaitan dengan persoalan, sekarang kita lihat pula watak dan perwatakan. Watak utama bagi tajuk asal padi ialah si bongsu. Perwatakan si bongsu ialah si bongsu merupakan anak bongsu daripada 2 orang adik-beradiknya. Si bongsu juga seorang yang bersopan santun, seorang yang berani untuk mengikut 7 orang wanita naik ke kayangan, seorang yang kreatif mengambil padi dan juga seorang yang tidak mudah berputus asa. Baiklah, watak sampingannya bernama ataupun gelaran dalam cerita ini ialah empunya padi. Perwatakan empunya padi ialah seorang petani di kayangan, seorang yang tidak mempunyai belas kasihan, seorang yang teliti kerana berjaya mengesan pencuri padinya, seorang yang tidak mudah ditipu kerana berjaya mengesan penipuan burung pipit. Seterusnya, ada watak si burung pipit. Perwatakan burung pipit ialah tidak amanah kerana menipu empunya padi. Seterusnya, menipu untuk kepentingan diri. Dan yang terakhir, mati disepit oleh tekuri. Dan watak yang terakhir dikenali sebagai si tekuri. Si tekuri ini telah membunuh si pipit kerana menipu. Selesai untuk watak dan perwatakan, kita beralih kepada latar tempat. Yang pertama, latar tempatnya ialah kolam ikan. Kolam ikan ini merupakan harta warisan ibu bapa si bongsu yang telah pun meninggal dunia. Dan di kolam ikan ini jugalah 7 orang wanita kayangan turun ke bumi dan bermandi di kolam ikan milik si bongsu. Baik, seterusnya tempatnya ialah bumi. Okey, bumi merupakan tempat tinggal si bongsu. Kemudian ada tempat yang bernama kayangan. Latar tempat kayangan ini menggambarkan peristiwa si bongsu yang telah mengikut 7 orang wanita balik ke kayangan dan dia menyaksikan ada benda yang warnanya keemasan berkilau-kilau. Mulanya disangkakan emas, tetapi empunya padi menjelaskan kepada si bongsu bahawa benda yang dilihatnya itu ialah padi, dan padi merupakan makanan yang enak. Okey.
Seterusnya, latar tempatnya tangga pelangi. Tangga pelangi ni tempat si bongsu. Dia nak turun ke bumi selepas mengambil benih padi untuk pertama kalinya. Kemudian empunya padi telah menahannya lalu memukulnya. Kejadian tersebut berlaku di tangga pelangi. Baik, berikutnya ialah sebuah dusun. Dusun ini merupakan tempat empunya padi mengerjakan sawah padinya dan juga tempat dia menjemur padi. Baik, sekarang kita beralih kepada latar masa. Okey, latar masa. Masa yang ditunjukkan dalam cerita ini ialah pada zaman tradisional. Okey, contohnya dalam prosa klasik asal padi ada penggunaan ayat seperti ini. Pada zaman dahulu kala, hidup sepasang suami isteri yang sangat kaya. Jadi ada penggunaan perkataan pada zaman dahulu, maka latar masa untuk cerita ini ialah zaman tradisional. Baiklah. Ini merupakan latar masa yang kedua. Ada penggunaan perkataan 7 hari 7 malam. Contohnya, penulis menggunakan ayat seperti ini. 7 hari 7 malam mereka berjalan, akhirnya sampailah mereka di kayangan. Lihat, ada penggunaan 7 hari 7 malam. Ini menggambarkan masa. Kalau dalam sesebuah cerpen ke, novel ke atau prosa klasik yang lain, awak baca dan jumpa perkataan seperti pada pukul 8 pagi, pada waktu subuh. Itu juga merupakan salah satu contoh latar masa ataupun disebutkan tarikh. Contohnya, pada 8 Mac 2021 telah lahirlah seorang bayi perempuan. Jadi dalam ayat yang cikgu nyatakan itu terdapat latar masa iaitu 8 Mac 2021. Senang kan nak faham? Okey, jadi sekarang kita pergi kepada latar masyarakat. Kita lihat masyarakat apa yang ada dalam prosa klasik asal padi. Yang pertama, masyarakat yang bijak. Contohnya, empunya padi bijak membuktikan padinya dicuri oleh si bongsu. Kemudian, ada masyarakat yang amanah. Contohnya, si bongsu amanah menjaga kolam ikan milik arwah ibu bapanya. Berikutnya, masyarakat petani yang rajin. Contohnya, empunya padi rajin mengerjakan tanaman padinya. Selesai berkaitan dengan 3 latar iaitu latar masa, latar tempat, latar masyarakat. Sekarang, cikgu akan tunjukkan, terangkan nilai yang terkandung dalam karya prosa klasik asal padi. Yang pertama, nilai baik hati. Contohnya, 7 orang wanita dari kayangan membenarkan si bongsu ikut mereka balik ke kayangan. Baik hati orangnya wanita kayangan ni ya. Yang kedua, nilai kerajinan. Empunya padi rajin menguruskan tanaman padi. Yang ketiga, nilai bersopan santun. Si bongsu sangat bersopan santun semasa berinteraksi dengan sesiapa sahaja. Yang keempat, kebijaksanaan. Baik kelas, contohnya, empunya padi bijak untuk membuktikan padinya dicuri oleh si bongsu. Cikgu beri sedikit gambarannya. Kali kedua, si bongsu mengambil benih padi, dia telah pun berjaya
membawa benih padi tersebut turun ke bumi lalu menanamnya. Padi itu pun tumbuh. Dan apa yang berlaku di kayangan? Padi yang ditanam oleh empunya padi telah pun mati ataupun tidak menjadi. Sebab itulah empunya padi tak benarkan si bongsu membawa benih padi turun ke bumi. Pada awalnya, si bongsu meminta izin tapi empunya padi tak izinkan atas alasan itu sebenarnya. Nanti, padi di kayangan tak menjadi. Lantas, empunya padi pun mengutuskan si burung pipit turun ke bumi untuk menyiasat. Apa yang berlaku? Si burung pipit menipu empunya padi mengatakan tak ada padi tumbuh di bumi. Maka empunya padi, seorang yang bijaksana, dia dapat mengesan bahawa si burung pipit menipu. Lantas dia meminta si tekuri, seekor lagi burung, untuk turun ke bumi bersama si burung pipit menyiasat kembali. Betul atau tak? Tak ada padi di bumi. Maka apabila mereka turun menyiasat, didapati si burung pipit ini menipu. Lalu si burung pipit pun telah dibunuh, dihukum mati oleh si tekuri. Baiklah, dan nilai berikutnya, keberanian. Contohnya, si bongsu berani untuk tinggal lagi di kayangan semata-mata untuk mencuri padi. Yang ni, kalau awak nak tahu peristiwa terperinci, bolehlah membaca tajuk asal padi dalam buku teks Ku Ingin Berterima Kasih. Kita telah sampai pada aspek yang terakhir, iaitu aspek pengajaran. Baiklah kelas, yang pertama, kita mestilah menjaga amanah yang telah diberi kepada kita. Baik, contohnya, si bongsu menjaga kolam ikan peninggalan ibu bapanya. Sedikit pembetulan, apabila awak menulis dalam satu ayat yang lengkap, kalaulah perkataan tersebut bukan kata nama khas, pastikan dieja menggunakan huruf kecil. Contohnya, perkataan amanah. Perkataan amanah bukan kata nama khas, maka ejaannya perlu guna huruf kecil. Tu cikgu typo lah tu. Pengajaran berikutnya, kita perlulah berbudi bahasa dengan sesiapa sahaja. Contohnya, si bongsu berbudi bahasa dengan 7 wanita dari kayangan dan empunya padi. Pengajaran seterusnya, kita perlulah menggunakan akal fikiran untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya, si bongsu memasukkan padi ke dalam lubang lukanya. Lubang apa? Lubang tumit kakinya. Berikutnya, kita janganlah mengambil hak orang lain. Contohnya, si bongsu telah mengambil padi tanpa pengetahuan empunya padi. Ni dah dikira mencuri ya. Mana-mana ajaran agama dalam dunia ni pun, dia tak mengizinkan ambil hak orang lain tanpa kebenaran. Tak boleh mencuri. Salah di sisi agama. Baik. Jadi setakat itu sahaja penerangan. Okey, cikgu harap kamu faham cerita asal padi dan kamu dikendaki untuk menyelesaikan nota berkaitan kajian dalam asal padi dari aspek tema, persoalan dan sebagainya dalam bentuk peta minda je. Buat nota ringkas supaya kamu faham. Okey, contoh dia tema apa dia, buat aja. Perwatakan siapa, buat saja, bagi ringkas-ringkas asalkan yang kamu faham. Kemudian apabila selesai, jawablah soalan pemahaman
yang cikgu bagi ini. Okey, jawablah soalan pemahaman yang cikgu bagi supaya dapat menguji pemahaman kamu. Ataupun inilah bentuk soalan-soalan yang biasanya dikeluarkan. Dia bagi petikan dan diminta kamu menjawab. Okey, jadi kamu boleh print soalan ini dan jawab. Okey, lekat dalam buku. Okey, lebih mudahlah, tak payah nak salin. Kalau nak salin lagi susah. Yang kamu kena salin, yang kamu kena buat ialah sinopsis yang awal. Makna buat sinopsis pun ringkas-ringkas. Kemudian aspek-aspek kajian cerita asal padi. Aspek tema, persoalan, watak dan sebagainya buat dalam bentuk peta minda. Okey. Selesai yang itu, jawab soalan pemahaman ini. Okey, selesailah latihan yang cikgu bagi. Okey, ini sebagai menguji pemahaman kamu dan cikgu harap kamu buatlah bagi siap. Okey, jangan tangguh-tangguh, siap dalam buku. Masa kita masih ada dan buat bagi siap. Okey. Okey, awak boleh tonton berulang kali dan cikgu mungkin akan hantar juga lepas ni nota tambahan sebagai membantu ataupun sebagai mengukuhkan pemahaman kamu berdasarkan cerita asal-usul asal padi. Okey, cikgu berhenti kat sini dulu, siapkan nota. Bye.